Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah duha kita dengan membaca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mul'izul Muzilus Sami'ul Basirul Hakamul Adul Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Shakur Al-Aliyul Kabirul Hazimul Muqit Al-Hasimul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawwiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdiyul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري غافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pagi ni kita sambung kuliah duha kita, kitab Qalbun Salim, Syarah bagi Penawar bagi Hati. Kita tengok muka surat 239. Man salaka tariqan
Man salaka tariqan, siapa yang berjalan ke yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, dapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, maka Allah permudahkan jalan untuk ke syurga. Jadi ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita nak baca kitab-kitab, ada hadis, ada ayat Quran, ada nasihat-nasihat daripada pengarang kitab. Mudah-mudahan memberi ilmu kepada kita, memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Bab yang ketujuh, cinta kepada dunia. Muka surat 239. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin. Ketahuilah apa yang dimaksudkan dengan dunia itu ialah, dunia ni apa dia? Apa sahaja yang ada di dunia ini yang sangat diinginkan, yang sedap-sedap, dan segala harta benda yang diinginkan oleh hawa nafsu dan ia merasa tamak dengannya, harta dan pengaruh termasuk dunia. Apa sahaja yang ada di dunia ini, apa sahaja yang ada di dunia, dunia ni apa? Apa sahaja yang ada di dunia ni yang sangat kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Harta, apa, pangkat, pengaruh, rumah besar, kenderaan. Itu maknanya apa sahaja yang dunia yang sangat kita inginkan, yang sedap-sedap, dan segala harta benda yang kita inginkan oleh nafsu, dan ia merasa tamak dengannya, untuk kejar harta dan pengaruh termasuk dunia. Harta dengan pengaruh termasuklah dunia. Kemudian apa sahaja tidak memberi manfaat selepas kematian, dan apa sahaja yang tidak memberi manfaat selepas kita mati. Apa yang tidak memberi manfaat? Harta, kalau harta tu memberi manfaat, bukanlah dunia semata-mata. Kalau kita ada banyak tanah, tapi tanah ni bila kita meninggal, dia memberi manfaat. Sebab tanah ni lah tempat tanah kita tu yang kita tinggalkan jadi tempat parking orang masa orang pergi masjid, pergi surau. Tanah kita tu orang boleh lalu, kan. Jadi tidaklah dinamakan dunia semata-mata. Apa sahaja yang tidak memberi manfaat selepas kematian. Tapi kalau benda tu tak memberi manfaat selepas kita mati, tu dunia, dia tak sampai ke akhirat pun. Akhirat pula apa sahaja yang boleh memberi manfaat selepas kematian, walaupun dia berada di dunia, seperti ilmu, ibadat, makanan, membantu untuk mengerjakan ibadat. Jadi janganlah kita dunia, kita dunia semua ni, dunia, kan. Dia kalau memanglah dunia ni, dia benda satu yang atas dunia ni, tapi kalau dia memberi manfaat dekat akhirat nanti, jadi tidaklah dinamakan pekerjaan tu pekerjaan dunia, kan. Seperti selepas kematian, di akhirat dia ada memberi manfaat selepas kita mati tu, walaupun dia berada di dunia, seperti ilmu, ibadat, ilmu kat dunia lagi kita cari. Lepas tu kita tinggalkan ilmu tu, orang lain sambung pula, dia memberi manfaat. Ibadat dan makanan yang membantunya untuk mengerjakan ibadat. Kita makan, bukan dunia semata-mata makan tu. Kalau tak makan kan, nak berdiri pun, nak ibadat pun dah larat. Jadi makanan tu pun termasuk akhirat, kalau dia memberi manfaat kepada akhirat kita untuk mengerjakan ibadat. 253. Imam Syafi'i mengingatkan tentang dunia dan berkata, Imam Syafi'i mengingatkan kita. Imam Syafi'i ni kita punya imam mazhab kita, imam mazhab kita. Selain daripada 4 mazhab yang masyhur, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengingatkan tentang dunia dan berkata, wa may yazuqid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaina azbuha wa azabuha. Dan sesiapa yang ingin merasakan dunia, sesungguhnya aku pernah merasakannya, pernah dialirkan untuk kami kesenangan dunia juga penderitaannya. Falam araha illa ghururan wa batilan kama laha fi zahril falati sarabuha. Aku tidak melihatnya kecuali hanya penipuan dan kebatilan, seperti mana fata morgana yang terlihat di padang pasir. Fata morgana ni, kan, fata morgana ni dekat padang pasir, tak payah padang pasir pun, dekat
highway pun nampak Fata Morgana ni kan. Orang kat padang pasir ni, dia kehausan. Dia pun nampak dekat tengah-tengah padang pasir tu Fata Morgana. Nampak macam ada air kan. Dia pun pergi lah. Fata Morgana menghilang. Ada lagu rock dulu kan. Fata Morgana menghilang. Pergi-pergilah, bukannya air, rupanya bayang pada air tu, macam awak. Jadi dia kata, Imam Syafi'i kata, aku tidak melihatnya kecuali penipuan dan kebatilan seperti mana Fata Morgana yang terlihat di padang pasir. Dia kita duk kejar, rupanya bila kita mati tak bawa pun benda-benda tu. Tapi kalau benda tu memberi manfaat untuk kita akhirat, tak ada masalah. Jadi tak semestinya perkara yang atas dunia ni dunia semata-mata. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhunna jtizabuha. Dunia itu tidak lain hanya bangkai tidak berharga, di atasnya hanyalah anjing-anjing yang bernafsu untuk menguasainya. Kita tengok kan, dah kaya macam tak puas lagi. Dah tua-tua pun tak puas lagi dengan pangkat, tak puas lagi dengan kedudukan, tak puas lagi, nak lagi cari duit. Tapi itulah biasalah kan? Nabi kata kalau dibagi satu gunung tu, dia kehendak manusia kan. Kalau diberikan satu gunung emas, kita kata cukuplah satu gunung. Belum dapat satu gunung emas, kita akan cakap cukuplah satu gunung. Tapi bila dah dapat satu gunung emas, kita kata dapat dua gunung emas lagi cantik. Diberi dua gunung emas, nak lagi satu. Itulah keadaan dunia. Dia cari tuan dia. Dunia itu tidak lain hanyalah bangkai tidak berharga, di atasnya hanyalah anjing-anjing yang bernafsu untuk menguasainya. Fa'in tajtanibha kunta silman li ahliha wa in tajtazibha za'atka kilabuha. Maka sekiranya kamu menjauhinya, kamu akan selamat daripada mereka. Tetapi jika kamu ingin untuk menguasainya, anjing-anjing itu akan menggigitmu bersama-sama. Kata Imam Syafi'i. Itulah dunia ya. Cinta dunia dicela. Cinta kepada dunia adalah sifat yang dicela oleh syarak, dan ia adalah kepala, iaitu punca utama kepada segala kesalahan. 254. Ia adalah mursal yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Hasan Al-Basri. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah punca utama kepada keseluruhan kesalahan. Jadi cinta kepada dunia adalah satu sifat yang dicela oleh syarak, dan ia adalah kepala ataupun punca kepada segala kesalahan. Jadi itu adalah mursal, hadis mursal yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya daripada Hasan Al-Basri. Bunyi hadis tu, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah punca utama kepada keseluruhan segala kesalahan. Sehingga kan cinta dunia ni sehingga kan orang sanggup melanggar hukum hakam. Betul eh? Mursal ni hadis yang dia hadis status hadis tu mursal. Ada tak? Bukan maksud hadis sahih. Dia hadis ni ada hadis mursal, ada macam mana lagi mana jalur hadis tu. Mungkin dia apa, jalur yang satu kan?
Imam Al-Haddad berkata, antara perkara besar yang membinasakan lagi ialah mencintai dunia dan sangat gemar mengejarnya. Jadi antara perkara besar membinasakan lagi ialah cinta dunia. Jadi cinta dunia ni lah sebab orang sanggup langgar apa-apa pun, sebabkan dunia kan, dalam hati tu dunia. Sehingga kan India buat filem ke apa tentang rasuah. Maknanya punyalah masyhurnya rasuah negara kita ni, sampaikan dunia luar ialah tak boleh nak tipu lah, diketahui oleh dunia luar. Kalau kita kata mana ada rasuah kan, Malaysia mana ada rasuah, bohong kan. Jadi sebab apa? Sebab dunia. Orang sanggup langgar hukum hakam apa, sebab nak kejar ke dunia. Di banyaklah isu-isu pun kan. Macam di Perak baru ni, orang tu dah teroka tanah. Orang Melayu kita dah teroka tanah punya dah lama. Tiba-tiba sedar-sedar status tanah tu dah bertukar. Ada, tapi dapat orang luar, orang bangsa Cina. Sama juga dekat kampung saya tu, orang tanam getah tak ada geran, minta-minta tak dapat. Sedar-sedar projek tu dapat kepada satu syarikat Cina untuk entah nak buat apa punya ternak apa. Tapi jadi orang macam mana boleh ni kan. Jadi unsur-unsur tu mungkin ada. Jadi orang sanggup melanggar hukum hakam kerana dunia, nak kaya secara mudah. Dunia lah tu. Berapa ramai kawan-kawan saya yang frust dengan buat kontrak. Sebab apa dia tu? Nak banyak nak kena bagi ni, nak kena bagi. Apa sebab? Banyak nak kena sedekah, nak kena sedekah. Bukan sedekah, dia pun tak cakap sedekah. Dia kata banyak nak kena jolok ni, nak kena jolok ni, nak kena jolok. Sebab apa? Sebab dunia lah. Dia maknanya tu kata hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah punca utama kepada keseluruhan kesalahan. Itu tak boleh dinafikan lah. Cuma kita tak ada, kita tak nampak. Tapi dia punya kenyataan tu di sinilah. Cinta dunia ni orang sanggup. Cinta dunia ni orang sanggup langgar hukum hakam. Antara perkara besar yang membinasakan lagi ialah mencintai dunia dan sangat gemar mengejarnya, sangat sayang kepadanya, sentiasa mengejar pangkat dan kedudukan, sentiasa mencari harta dan kekayaan, dan sangat menjaga semua itu supaya tidak lari daripadanya. Sambil bersifat kedekut dan bakhil, maka semua sifat yang tersebut termasuk sifat-sifat yang membinasakan dan kelakuan yang tercela. Lepas tu bila dah ni kan, dia jadi kedekut, dia jadi bakhil. Sesiapa yang mencintai dunia serta mengejarnya, sangat mengambil berat terhadapnya, sentiasa cenderung hati kepada dunia, maka orang itu sebenarnya telah terdedah kepada bahaya yang besar dan ancaman yang berat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka ada pun orang yang melampau, iaitu perbuatan derhakanya, serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat kediamannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Sesiapa yang berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami penuhi usaha mereka di dunia,
dan mereka tidak dikurangkan daripadanya, mereka tidak beroleh di akhirat kelak selain daripada neraka. Dan gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia, dan batallah apa yang mereka telah kerjakan. Siapa nakkan dunia dan perhiasan dunia, maka Allah penuhi usaha mereka tu untuk dunia. Tapi akhirat esok, maka gugurlah segala apa yang mereka lakukan di dunia. Tak ada apa pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang dikehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menganjurkan hamba-hambanya supaya berzuhud di dunia serta mengingatkan mereka tentang pemergian dan kebinasaan yang segera. Zuhud ni orang yang zuhud ni dia ambil sekadar perlu. Dunia ni dia ambil sekadar perlu. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan berilah kepada mereka misal perbandingan kehidupan dunia ini umpama air yang kami turunkan dari langit, lalu suburlah kerananya tanaman di bumi, kemudian menjadikan ia kering ditiup angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahawa kehidupan dunia hanyalah permainan, hiburan, perhiasan dan megah-megah antara kamu serta berbangga-bangga dengan harta benda dan anak pinak. Samalah seperti hujan yang mengagumkan penanamnya akan tanamannya. Kemudian tanam itu menjadi kering, maka engkau melihatnya berupa kuning, akhirnya dia akan menjadi hancur bersepai. Dan di akhirat kelak ada azab yang berat. Keampunan dan keredaan dari Allah, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tu'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma syaqa kafiran minha syurbat tama'in." Sekiranya nilai dunia menyamai sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jadi dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Tapi dunia ni kita perlukan dunia, sebab dunia ni lah tempat kita, dekat atas dunia lah tempat kita buat amal, kan? Nak tak nak, inilah tempat kita bercucuk tanam dengan amal. Jadi tak kata dunia tak perlu, kan? Tapi pastikan dunia, kehidupan kita atas dunia ni memberi manfaat kita di akhirat nanti, kan? Apa saja pun dia akan memberi manfaat. Harta kita ke, anak ke, isteri kita ke, yang mana, itu hanyalah hiasan dunia. Tetapi pastikan hiasan dunia yang memberi manfaat kepada akhirat kita. Contohnya, kita meninggalkan anak-anak. Kita ada anak ni perhiasan dunia. Tak ada anak, sunyi hidup kita. Jadi bila ada anak, apa manfaat dia anak ni? Dia dunia, tapi perhiasan dunia. Tapi apa manfaat dia ke akhirat? Apabila kita meninggalkan anak-anak yang soleh, maknanya kita meninggal nanti ada manfaat dia. Itu antara kelebihan dalam kitab Muhimmah. Dia menghimpunkan kisah-kisah dalam hadis-hadis berkaitan dengan rumah tangga. Dia bawa dalam bab kelebihan orang yang berkahwin. Apa kelebihan orang yang berkahwin?
bila dia berkahwin, dia dapat anak. Kalau dia dapat anak, kemudian dia didik anak tu menjadi anak yang soleh, maka anak yang soleh dia akan memberi manfaat kepada ibu bapa dia. Setiap apa yang dilakukan oleh anak, perbuatan baik, amal yang dilakukan oleh anak-anak, maka ibu bapa dalam kubur tu akan dapat dia punya manfaat dia. Contoh macam kita mak ayah kita dah tak ada, apa saja amal yang kita buat, amal soleh yang kita buat, ibu bapa kita akan mendapat dia punya manfaat dia. Ibu bapa dapat manfaat walaupun kita tidak ada, kita tak ada niat. Kita ada niat tu. Setengah orang dia nak buat infak ke apa kan, dia niat untuk mak ayah, dapat manfaat. Tapi sekiranya amal yang kita buat walaupun tak ada niat, amal yang baik, ibu bapa kita di alam barzah tetap akan dapat. Itu manfaat dia. Walaupun anak tu hiasan, isteri tu sebagai perhiasan dunia, harta tu sebagai perhiasan dunia, tetapi sekiranya kita manfaatkan dia, maka dia boleh jadi pekerjaan tu pekerjaan akhirat. Jadi jangan kita kata dunia semata-mata. Dunia semata-mata. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Dunia ni penjara. Sebab apa? Bagi orang mukmin. Sebab kita tak boleh nak langgar, kan? Dunia ni ada aturan. Orang Islam ni ada. Jadi bukan tempat, dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni tempat untuk kita buat amal, dan syurga tu lah nanti tempat kita. Akhirat nanti tempat kita. Jadi dunia ni bagi orang kafir ni lah syurga dia. Jadi tak kisah pun, tak heran pun. Jadi ada satu kisah daripada hadis ni, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Kalau kita akan kata tak kisah, dunia ni dalam hadis, dunia ni sijni mukminin, maknanya penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Tetapi kisah daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan seorang Yahudi, macam mana dia menghuraikan daripada hadis tu tadi, dia memahami tentang hadis tadi. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni, kalau kita selalu ikut kuliah-kuliah, kita akan dengar nama Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar ni dia ada dua. Satu Ibn Hajar Al-Haytami, satu lagi Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau kita belajar fiqah, satu hari ustaz datang kat tempat kita, dia mengajar fiqah, dia akan menyebut nama Imam Ibn Hajar, kan? Jadi kalau dalam fiqah yang dimaksudkan Ibn Hajar tadi, iaitu Ibn Hajar Al-Haytami, satu orang ulama fiqah. Kalau kita dengar hadis, tiba-tiba disebut Ibn Hajar, jadi Ibn Hajar yang dimaksudkan Ibn Hajar Al-Asqalani. Dua Ibn Hajar. Jadi kisah yang kita nak baca ni iaitu Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu ulama fiqah. Kisah dia dengan seorang Yahudi. Imam Ibn Hajar Al-Haytami wafat 974 Hijrah, adalah murid kepada Syekh Islam Al-Zakaria Al-Ansari dan Syihab Ad-Din Ar-Ramli Al-Syafi'i yang terkemuka sehingga diberi kepercayaan mengajar dan berfatwa oleh gurunya. Bila kata boleh berfatwa ni, mestilah ulama fiqah lah. Ketika berumur belum sampai 20-an, dia punya alimnya Ibn Hajar ni, belum sampai umur 20-an lagi, dia diberi izin oleh guru dia untuk memberi fatwa. Dia mendapat gelaran laqab
Umdah al-Mutaakhirin, dia menjadi hakim agung di Mesir pada masanya. Dia sangat dimuliakan sehingga jika ingin ke tempat kerjanya, dia akan menaiki kenderaan yang ditarik oleh kuda-kuda atau keldai-keldai serta siap dengan kawalannya. Ni sebab dia orang alim, Allah angkat martabat orang alim ni, kan? Orang alim ni dia tak sama dengan orang jahil. Orang alim ni Allah muliakan. Allah muliakan orang alim ni, sehingga kan duduk mana-mana, kampung ke mana-mana orang alim ni, Allah akan angkat darjat dia. Dia takkan duduk terhina, terbiar macam tu. Ni orang alim, berbeza dengan orang jahil. Jadi lebih-lebih lagi dia ulama besar. Jadi menjadi hakim yang agung di Mesir. Jadi dia bila nak pergi mana-mana, adalah kenderaan dia. Kuda lah zaman tu. Kalau zaman sekarang welfare lah, kan? Dia orang besar. Orang nak ke mana-mana, orang akan ambil. Ulama-ulama besar kat Malaysia ni, ulama-ulama walaupun orang kampung, tok guru pondok, kan, tak ada harta apa semua, tapi dia nak pergi mana-mana, dia sebut je, anak teringin nak tengok keindahan alam apa semua. Tapi itulah tak apa, pasti akan ada orang bawa, kan? Ulama-ulama luar datang Malaysia ni, ulama Yaman apa semua datang Malaysia ni, tak keluar duit tak apa, semua orang akan sambut daripada apa, airport sampai mana-mana dia nak merayau satu Malaysia pun, orang akan layan dia. Bukan naik Proton Saga, welfare. Itu sebab orang alim, dia tak minta, tapi Allah hantar macam mana orang mulia, kan. Jadi begitulah dengan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bila nak pergi mana-mana, nak pergi tempat kerja dia akan naik kenderaan yang ditarik oleh kuda-kuda atau keldai-keldai serta siap dengan kawalan. Suatu hari, seorang penjual minyak beragama Yahudi yang berpakaian agak kotor memberhentikan kenderaannya dan bertanya, "Sesungguhnya Nabi SAW, kamu telah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Tuan adalah hakim agung, ada pengawal dan penuh kenikmatan, sedangkan aku dalam azab dan penuh kesengsaraan." Nabi kata dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Jadi orang Yahudi kata, aku ni orang kafir, tapi hidup aku susah. Kau orang Islam, tapi kau hidup kau mewah, dengan kenderaan, dengan pengawal bagai. Macam tak sama pula dengan hadis ni, kan? Habis dia nak tengok orang Islam tu minta sedekah merempat, orang kafir. Tapi orang Yahudi pun tahu hadis ni, kan? Nabi kata orang Islam, dunia ni penjara pada dia, orang kafir itu syurga, dunia ni syurga tempat dia. Tapi dia kata tuan ni, ini dah syurga ni, kan? Imam Ibn Hajar menjawab, aku dengan nikmat dan kemewahan yang aku rasa ini, jika dibandingkan dengan nikmat syurga, adalah penjara. Maksud dia apa? Ini nikmat-nikmat ni yang aku dapat ni, kalau dibandingkan dengan syurga, ini kira tahap penjara ni. Maksud dia, kan? Kita dekat dunia, kita rasa dapat duduk kat dunia ni dengan ada rumah banglo, ada kolam renang, welfare, ada driver apa semua, syurga. Tapi nak dibandingkan dalam syurga, itu kira macam penjara tu. Apa barang? Kamu pula dengan kesengsaraan yang kamu rasa jika dibandingkan dengan azab neraka adalah syurga. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami punya penerangan dia daripada hadis tu. Kamu pula, kamu rasa ni kat dunia ni kamu dah penjara dah ni, kan? Kamu susah dekat dunia ni, kamu rasa
Ayo banyak susah kan? Makan pun kadang-kadang 2 hari tak makan tu, susah. Tapi kamu, sebab kamu kafir, dekat dalam neraka nanti kamu akan rasa inilah syurga kamu. Maknanya apa? Orang kafir ni, dia kalau kat dunia ni dia susah, paling susah pun, bila dia masuk dia masuk neraka, dia rasa punya seksa dalam neraka tu, kesusahan dunia tu dia rasa syurga. Orang Islam pula paling semewah-mewah dalam dunia pun, bila dia masuk syurga nanti, dia akan rasa tak, dah kat dunia paling kaya dia rasa penjara punya nak dibandingkan nikmat syurga. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya jawapan kan. Kalau kita daripada hadis ni, dunia ni biasalah, dunia kita miskin tak kisahlah, dunia ni penjara bagi kita kan. Kita punya syurga nanti akhirat esok, baru kita akan merasa syurga. Tapi Ibn Hajar, bila orang Yahudi tanya je, dia kata, ini yang kau tengok ni, kau tengok punyalah mewah ni, aku kat syurga nanti, ini penjara bagi aku. Kau ni susah kat dunia ni, nanti kau masuk neraka, kau tahulah, inilah kau punya syurga. Kau masuk, bestnya masa kat dunia tu, walaupun tak makan pun tak makan lah, nak dibandingkan dengan seksaan api neraka. Dia punya tu lain sikit, dia punya huraian dia tu. Kalau kita punya huraian macam tu lah, direct lah. Dunia ni biasa kita susah salah ke dunia kan? Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Tapi orang kaya, orang kafir memang kaya dekat dunia ni, sebab dia syurga, tempat ni syurga bagi dia. Tapi Imam Ibn Hajar punya jawapan dia tu sangat menarik ya. Habis. Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wal mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma lahu aliman wa muta'alliman. Dunia ini ditinggalkan dan dijauhkannya apa yang ada dalamnya, melainkan zikrullah, ingat kepada Allah, apa yang disukai oleh Allah daripada segala ketaatan orang alim dan orang yang belajar ilmu. Dunia ni ditinggalkan. Sebab tu ada sekarang orang selalu lupa kan, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat meninggal, tempat meninggal. Dunia itu ditinggalkan dan dijauhkannya apa yang ada di dalamnya, melainkan zikrullah, ingat kepada Allah, apa yang disuka oleh Allah daripada segala ketaatan orang alim dan orang yang belajar ilmu. Jadi Allah suka orang belajar ilmu ni. Ilmu ni, saya ulang baliklah, ilmu yang kita nak kena belajar ni, yang wajib kita belajar, fiqh, tauhid, ilmu tasawuf, adab, akhlak, sifat-sifat mazmumah, sifat mahmudah. Jadi ilmu fiqh ni, yang kita wajib kita belajar tu ilmu berkaitan dengan wudu, bab taharah, bab bersuci, bab sembahyang. Jadi dalam bab sembahyang ni pula, dan sembahyang tu ada terkandung rukun-rukun yang kita kena tahu kan. Contoh macam baca Fatihah, wajib dalam sembahyang tu. Jadi nak baca Fatihah tu kenalah belajar juga, kenalah belajar hukum-hukum tajwid. Belajar hukum tajwid, belajar baca Al-Quran, kena belajar mengaji tu. Sebab apa belajar mengaji? Kan kata yang wajib belajar fiqh, yang wajib belajar tauhid, yang wajib belajar tasawuf. Itu ilmu fardu ain. Tak ada pula suruh belajar mengaji.
Tak, sebab dalam fiqh tu terkandungnya sembahyang. Dalam sembahyang terkandungnya membaca surah Al-Fatihah. Jadi nak belajar Fatihah tu dengan betul, jadi wajiblah belajar dia. Kan? Jadi tak ada belajar Fatihah ni dalam kelas tasawuf, tak ada dalam kelas fiqh, dia kelas Al-Quran. Jadi wajiblah juga belajar Al-Quran tu. Yang wajib belajar Al-Quran tu wajib mempelajari cara membaca dengan betul. Bukannya wajib belajar mengenal hukum yang ni izhar. Izhar ni huruf dia ada 6. Nun mati bertemu dengan alif ha ain ha ghin kha. Iqlab, ikhfa huruf dia, huruf nun mati dan tanwin bertemu dengan ada 15 huruf. 15 huruf ikhfa ni. Saya ajar anak murid saya senang, dia boleh hafal. Tak saja ada zai sin sin sad dak ta fa qa ka. 15. Jadi itu tak wajib pun kita nak kena ingat, nak kena tu. Yang wajib kita baca tu betul. Saya ikhfa ni susah betul nak ingat. Tak. Dosa betul saya ni tak ingat. Dia bukan tak berdosa, tak berdosa. Dia yang wajib tu yang membaca tu dengan betul. Jadi nak baca dengan betul, dia tak ada dalam kelas fiqh, tak ada dalam kelas tasawuf, dia dalam kelas Al-Quran. Jadi jadilah ilmu membaca Al-Quran ni wajib juga. Sebab dalam fiqh tu ada bab semayang. Dalam semayang tu ada perkara yang kena baca, wajib kena baca, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Jadi dia jadi hukum tu wajib juga. Jadi menuntut ilmu ni wajib. Maka Nabi kata jadilah orang yang belajar. Jadilah orang yang mengajar. Takkan semua nak mengajar, kan? Kan semua pula mengajar kan? Semua duduk depan mengajar. Orang yang belajar pula tak ada. Jadilah orang mengajar. Kalau tak boleh, jadilah orang yang belajar. Beza dia, orang mengajar dia duduk depan. Orang yang belajar pula duduk, dia ada kitab dia. Jadi adalah nampak belajar dia. Ataupun jadilah orang yang mendengar. Tak apa dah, relax, dia tak ada apa pun, dia dengar. Jangan jadi orang yang mengajar. Tak, saya tak mengajar. Belajar, saya tak belajar. Dengar, saya tak dengar. Habis saya kira komplain ni aku jual. Jangan jadi orang yang mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Dia kira orang anti kepada ilmu. Jadi orang alim, jadilah orang alim ataupun orang yang belajar ilmu. (257) Antara hadis-hadis lain mencela mencintai dunia termasuk daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha fi hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan kambing lebih rosak daripada tamaknya seorang kepada harta dan kedudukan agama. Dua ekor serigala lapar lepas tengah kumpulan kambing lebih rosak daripada tamaknya seorang kepada harta dan kedudukan agamanya. Hadis ini mengandungi contoh perbandingan yang sangat penting dan besar sekali. Ia menunjukkan bahawa pegangan agama seorang boleh terhakis dan rosak disebabkan dua perkara: tamak kepada harta dan kehormatan di dunia. Memang rosak. Daripada Sayyidina Zaid bin Sabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia pukul apa dah? Dia duduk bercakap-cakap sampai masa dia jadi dia letih lah. Letih mana nak kena berhenti tu. Tadi borak dengan Haji Razak. Bila kita panggil penceramah, penceramah ni kadang-kadang
ada orang komplain kan, pendek sangat ceramah kan. Panggil jauh-jauh majlis-majlis setahun sekali ni kurang-kurangnya sejam setengah 2 jam kan. Baru kita cakap. Yang penceramah ni pula dia sampai masa pom-pom sampai masa idea pun habis, lepas tu dia pun letih. Jadi kita tak boleh nak, kita tuan ceramah ni dalam sejam setengah boleh kan. Ada masa sampai sana kan. Jadi lepas tu kita seorang ni pula suka sampai 2 jam tak apa. Orang ramai ni bila nak ambil. Saya kalau berceramah kan, saya baru minggu lepas saya ceramah dekat mana tu, satu surau di Mentakap, Pahang. Tempat tu kawan saya panggil ya. Tajuk Mahajirah Awal Muharram. Susah. Tengok seorang keluar, tengok jam. Tak payah banyak cerita lah. Kalau dah tengok jam, lepas tu dah tak payah, berhenti je lah kan. Itu je. Walaupun tuan rumah kata kan, sampai sejam setengah tuan kan. Tapi kalau dah tengok orang yang dalam ni semua dah tengok jam. Jadi tengok atap. Kadang-kadang ada masa kan, dia tak boleh pergi. Macam ni lah, tengah tiba-tiba tu maknanya nak berhenti je tu. Daripada Sayyidina Zaid bin Sabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man kanat dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat akhiratun niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Sesiapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Bangun pagi urusan, duk fikir dunia. Satu yang saya menarik, kadang-kadang benda-benda media sosial ni pun boleh jadikan satu, walaupun kata-kata tu kan, orang yang menghantar dalam Facebook, dalam WhatsApp, walaupun dia punya hantaran dia tu, dakwah dia tu tak sebagaimana orangnya kan. Orangnya kita tahu ni tak ni pun, tapi dia punya ayat-ayat tu macam orang yang zuhud, orang yang ni. Bangun pagi ni dalam orang hantar kan, bangun pagi, alhamdulillah apa masih lagi diberi apa semua. Tapi bangun pukul 8 pagi, subuh pun tak. Tapi dia punya ayat tu kan main, alhamdulillah masih lagi diberi rezeki apa semua. Tapi semayang pun tidak, apa pun tidak. Hidup bangun-bangun tujuan dunia kan. Jadi siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran kedua matanya, dan dia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan sesiapa yang niat tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Dunia ni, apa yang saya tengok lah, pengalaman tengok orang-orang yang kejar akhirat ni, dunia tu akan datang. Orang kejar akhirat, dunia yang akan datang kat dia. Tapi orang yang kejar dunia, akhirat dia akan makin jauh. Jadi kita kejar akhirat, dunia tu akan datang. Hadis ini menunjukkan bahawa cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar seorang dalam hidupnya yang sementara ini. Maknanya kita niat kita atas dunia ni nak Allah redha kehidupan kita, supaya apa yang kita buat pun biarlah Allah redha kan. Kita nak Allah redha, yang tu yang penting kan. Apa-apa kita buat pun, kita kerja ke, kita apa-apa pun, kita nak Allah redha kan. Wallahu a'lam. Kita berhenti 246 yang nombor 3. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita baca kitab ni, itulah cerita dia. Saya bila baca kitab ni, kita nak baca seorang-seorang kat rumah tak terbaca. Bacalah juga, tapi dia baca Allahu Akbar. Macam tu je lah. Tapi kita baca dalam bentuk macam ni, sama-sama macam ni, sekurang-kurangnya kata boleh kata kita kitab saja. Alhamdulillah ada manfaat dia. Memang ada manfaat. Lebih lagi pengarang kitab asalnya untuk
ilmu yantafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kita pun dapat, pengarang kitab ni pun dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang kuliah kita kuliah duha, bagi yang belum menyelesaikan solat duha, selesaikanlah dulu. Barulah nama kita betul nama kuliah ni kuliah duha.